Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 64. Muka surat 64, baris yang ke-7. Baris yang ke-7 daripada atas. Surat 64 baris ke-7 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan setengah daripada syarat taubah itu, dan setengah daripada syarat taubah itu, syarat bagi sah taubah, syarat bagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan taubah. Setengah daripada syarat taubah itu ketiadaan sampai ruh kepada halkum, dan ketiadaan naik matahari dari sebelah barat, seperti yang tersebut pada dua hadis yang lalu, seperti yang tersebut di dalam dua hadis yang lalu. Mana dua hadis yang lalu? Di muka surat 263 tu. Didatangkan dua hadis yang terdahulunya. Hadis yang pertama, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrir. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala yang maha mulia lagi maha besar, menerima ia Allah Ta'ala akan taubah hamba selama belum sampai rohnya kepada halkum. Hadis yang kedua, mantaba qabla an tatla asy-syamsu min maghribiha taballahu alaih. Artinya barang siapa taubah ia sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya, nescaya menerima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan taubahnya, taubah barang siapa. Itu didatangkan dua hadis. Jadi syarat diterima taubahnya ketiadaan sampai roh kepada halkum, dan ketiadaan naik matahari daripada sebelah barat, sebelah jatuh, seperti yang tersebut pada hadis yang lalu. Dan apabila sempurna segala syarat dan rukun taubah itu, nescaya sah ia taubah, dan tak dapat tiada daripada diterima akan dia akan taubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak dapat tiada ini balik kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada taubah itu diterima ataupun tidak, itu termasuk di dalam perkara yang jaiz, perkara yang harus pada akal. Harus pada akal Allah Ta'ala terima taubah, harus pada akal Allah Ta'ala tidak menerima taubah. Tetapi tilik kepada janjian Allah Subhanahu wa ta'ala
yang mana Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan memungkiri janji. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan memungkiri janji. Tilik pada janji Allah Subhanahu wa taala, maka tak dapat tiada daripada diterima akan dia, diterima akan taubah. Harus pada akal. Tapi bila tilik pada janjian Allah Subhanahu wa taala, mengikut janji Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan menerima taubat hamba-Nya yang sempurna segala syarat dan sempurna segala rukun taubat. Jadi yang terdahulunya pembicaraan berkaitan dengan rukun taubat. Rukun taubat 3 asasnya. Kemudian dosa pula dibahagi kepada 3 bahagian dosa. Dosa yang pertama, dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan, dan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak berkait dengan anak Adam. Dosa yang kedua, dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, dosa berkaitan dengan meninggalkan kefarduan, maka wajib diqadakkan kembali. Kemudian yang ketiganya, dosa maksiat yang bergantung dengan manusia. Dia ada rukun taubat yang keempat. Rukun taubat yang keempat ini dipanjanglah bicaranya. Cuma dalam kitab Penuh Bagi Hatinya hanya mendatangkan satu dosa sahaja dengan manusia, iaitu dosa berkaitan dengan harta orang. Didatangkan contoh mencuri harta orang. Jadi dosa maksiat yang bergantung manusia ni dia ada 5. Yang paling besarnya dosa dengan manusia yang kita biasa sebut dengan dosa dengan anak Adam. Kita biasa sebut dengan dosa dengan anak Adam. Jadi dosa dengan anak Adam ni yang paling besar adalah pada agama. Dosa dengan anak Adam yang paling besar adalah dosa pada agama. Mana dosa pada agamanya? Mengkafirkan seseorang yang Islam, mensyirikkan seseorang yang beriman dan mentauhid akan Allah Subhanahu wa taala. Itu paling besar sekali. Yang kedua, dosa dengan anak Adam pada diri. Pada diri ni umpamanya mencederakan seseorang. Itu dosa dengan anak Adam pada diri. Ini mengikut susunan yang saya sebut ni, mengikut susunan dalam kitab Minhajul Abidin, hak terjemahan Syekh Daud Al-Fatani di muka surat 19. Jadi dosa dengan manusia yang pertamanya berkait dengan agama, yang keduanya berkait dengan diri. Berkait dengan diri, tadilah mencederakan seseorang. Dosa dengan anak Adam pada harta, curi harta seseorang. Dosa dengan anak Adam pada kehormatan, pada dipanggil pada maruah, pada maruah. Diterjemah dalam kitab ni, dalam kitab ni kitab Minhajul Abidin ni, dosa dengan manusia pada kemaluan. Pada kemaluan ni bukan barang kemaluan tu. Apa panggil apa ni? Pada maruah dia. Pada maruah dia. Tapi diterjemah dengan dosa dengan manusia pada kemaluan. Seperti engkau umpat akan manusia, atau engkau tuduh akan manusia, atau engkau maki akan manusia. Itu contoh dosa pada maruah, dosa pada kemaluan. Kemudian satu lagi nya dosa pada kehormatan. Dosa pada kehormatan seumpama dikhianati akan isteri orang, dikhianati akan anak dara orang.
itu dosa dengan manusia pada kehormatan. Khianat isteri orang ni berzina lah. Khianat anak dara orang ni berzina lah maksud dianya. Itu dosa dengan anak Adam pada kehormatan. Jatuh kehormatan suaminya, jatuh kehormatan ibu bapaknya. Apabila dia khianati akan isteri orang, apabila dia khianati akan anak dara orang, ini dosa dengan manusia. Tapi yang paling besarnya, dosa dengan manusia adalah pada agama. Dosa manusia pada agama. Dosa dengan manusia pada agama ni dikafirkan seseorang, disyirikkan seseorang, itu dosa dengan manusia pada agama. Mengkafirkan seseorang, yang mengkafir itu jatuh kafir, wajib bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kembali mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian dia wajib kena minta maaf dengan orang yang dikafirkan. Kafirkan seseorang, orang yang mengkafirkan seseorang ni, kafir itu akan kembali kepada seseorang. Kalau yang dikafirkan tu tidak kafir, kalau yang dikafir itu tidak kafir, maka kafir itu akan kembali kepada yang mengkafirkan. Kembali kepada yang mengkafirkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih Bukhari Muslim, ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Nabi kata, mana-mana lelaki yang berkata bagi saudaranya, ya kafir, wahai kafir, kamu ni kafir ni, maka Nabi pun bersabda, maka sesungguhnya jatuhlah, kembalilah kekafiran itu ke atas salah seorang daripada 2 orang ni. Kalau yang dikafirkan tu memang kafir sungguh, kalau yang dikafir tu memang kafir sungguh, kafirlah dianya. Dia ambil Al-Quran, dia hina Al-Quran, dia kencing atas Al-Quran, dia pijau Al-Quran. Kamu ni, kerjaan ni kafir ni, jatuh kafir kamu ni, memang kafir sungguh lah. Sebab perbuatan tu menyebabkan jadi kafir. Ada ni. Jadi apabila dikafirkan akan seseorang, maka kafir itu akan kafir itu akan kena kepada salah seorang daripada keduanya. Yang dikafirkan memang kafir sungguh, yang dikafir itu tidak kafir, maka kafir itu akan kena kepada yang mengkafirkan. Ni hak saya peringat sokmo ni. Dahulu di tempat kita ni ada orang belajar agama, tetapi mudah-mudah mengkafirkan orang hanya kerana bercakap asbab. Mengkafirkan orang hanya kerana bercakap asbab yang tak salah sangat-sangat. Tak salah apa? Tak salah lah. Cakap asbab tak salah. Al-Quran menyandarkan kepada asbab, hadis Nabi pun menyandarkan kepada asbab, kitab pun menyandarkan kepada asbab, percakapan harian kita pun menyandarkan kepada asbab. Pegangannya tetap ada sekalian yang berlaku adalah perbuatan Allah, makhluk tak bekas sama sekali. Sandar kepada asbab, sandar kepada makhluk, itu tidak salah. Tapi oleh kerana salah pengajian dengan guru yang salah, guru yang terpesong, guru yang tidak berguru, baca kitab tanpa berguru, mengajar tu haram, yang belajar pun haram. Dalam kitab, barang siapa
Barang siapa beriktikad, makhluklah yang menjadikan. Barang siapa iktikad, contoh kitabnya pisau, memutuskan secara tabi'i, secara semula jadi. Sesiapa yang beriktikad, api menghanguskan secara tabi'i, secara semula jadi. Ini ayat kitab. Dia misal biasanya pisau dan api. Jadi barang siapa beriktikad, pisau memutuskan secara tabi'i, secara semula jadi, yang tidak berkait dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Api menghanguskan secara semula jadi, tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi ijma' ulama. Ini jelas dalam kitab. Secara tabi'i, secara semula jadi. Kalau kita cakap kapung kok, secara bahasa dia, secara peseng dia, yang tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali, maka kafir ijma' ulama. Imannya tidak sah, kafir di sisi Allah. Faham tak ni? Barang siapa beriktikad, yang mengajar tanpa berguru ni, beriktikad ni dalam hati. Jadi hak dalam hati ni keluar mulut. Oh, pisau tajam molek. Faham tak ni? Mudah nak kerak apa-apa. Pisau tajam ni, bahasa dia dah pesen pisau hak tajam, hak mahal pula. Mudahlah nak memutuskan, nak mengerak. Api kuat sungguh, sekejap je habis satu rumah, hangus satu rumah. Allah, api kuat sangat. Tu dia bercakap di mulut, dia pun berpeganglah sebenarnya kafir yang bercakap tu. Dia kata gitu. Barang siapa beriktikad dalam kitab, iktikad duduk dalam, tak tahu mana dia beriktikad, dia pun bercakap. Pisau tajam putus, api kuat hangus. Ini pegangan kafir dia bubuh. Ni memang karuk sangat. Ajaran kita di Terengganu dulu agak meluah ni fahaman ni. Cakap sebab kafir. Beriktikad dalam hati tu cakap cakap pula cakap sukarela, bukan cakap latah. Cakap latah tu bukan mari dia lubuk hati. Bila bercakap sukarela, mari dia lubuk hati. Mana hati berpegang, pisau memutuskan. Hati berpegang, api menghanguskan. Sebab apa? Sebab cakap di mulut datang daripada hati, dia kata. Ni kafir lah. Padahal itu dipanggil percakapan hanya isnad majazi, sandar sementara kepada sahaja, kepada asbab, kepada makhluk. Bercakap mesti berpegang. Macam mana boleh kata bukan hakiki majazi? Apa qarinah dia? Apa tandaan dia? Dia orang Islam. Dia orang Islam. Tu qarinah dianya. Tapi kalau yang bercakap, pisau tu tajam putus, api tu kuat hangus, yang bercakap tu orang kafir. Dia bercakap, dia berpegang lah tu. Tu kalau orang kafir. Majazi bukan hakiki. Qarinahnya mana? Tak ada qarinah. Maka dicakap itulah hakiki. Sebaliknya kalau yang bercakap tu orang Islam, Islam telah menjadi qarinah bahawa percakapan dia hanya isnad majazi, sandar sementara kepada asbab, kepada makhluk. Hakikinya tetap berpegang segala yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu panggil isnad majazi. Tapi kalau yang mengajar tu tak belajar, memang dia pegang hakiki dia. Memang dia berpegang pisau, dia berpegang api, kafir dia bubuh. Walah tak kafir pun. Siapa yang kafirnya? Yang mengkafirkan orang Islam tu jatuh hukum kafir. Tak ada ni. Ni salah sangat ni. Dia kalau bercakap pisau ke api ke, kalau orang kafir bercakap hakikilah. Dia tak ada Tuhan.
Orang Islam bercakap itu majazi. Dipanggil majaz, qarinahnya dia orang Islam. Tu bercakap pisau tak ada cakap Tuhan. Tu cakap api tak ada cakap Tuhan. Tu cakap majazi, letak kepada asbab pada makhluk, tak ada salah pun. Al-Quran banyak sandar kepada makhluk, hadis Nabi bersandar pada makhluk, kitab pun sandar kepada makhluk pada asbab. Isnad majazi belaka, bukan hakiki. Ini kalau orang belajar, tapi yang mengajar tak berguru, akhirnya orang belajar tu mudah-mudah mengkafirkan orang Islam yang lain. Maka man kafara mu'minan faqad kafar. Sesiapa yang mengkafirkan orang mukmin, sesungguhnya dia telah jadi kafir, wal iyazabillah. Sebab tu kalau kita belajar asbabur riddah dipanggil, sebab-sebab riddah murtad. 3. Pegangan, percakapan, perbuatan. Antara 3 ni dalam kitab menyatakan bahawa yang paling banyak menyebabkan jatuh murtad adalah percakapan, perkataan. Yang paling banyak perkataan, i'tiqad, perkataan, perbuatan. Tapi antara 3 ni yang paling banyak menyebabkan jatuh murtad waliyazabillah adalah perkataan. Apa contoh kitab? Contoh kitabnya mengkafirkan orang Islam yang lain dengan perkataan. Itu contoh kitab. Mengkafirkan orang Islam lain dengan perkataan. Maka siapa kafir? Yang mengkafir tu jatuh kafir murtad waliyazabillah. Terbatal sekalian pahala amalan dia. Mati tidak sempat bertaubat, kekal neraka selama-lamanya. Dan orang yang murtad tadi ni wajib diparakkan, dipisahkan sementara dengan pasangan, sama ada isteri ataupun suami. Wajib diparakkan, tak boleh bersama. Sehingga dia kembali bertaubat, barulah dia kembali bertaubat dan mengucap dua kalimah syahadah, barulah dia boleh kembali bersama dengan pasangan. Dalam tempoh iddah, tempoh iddah ni 3 kali suci kalau masih lagi ada haid. Pada masa diparakkan, dipisahkan tu, dalam tempoh iddah dia tidak bertaubat, maka tercerai dengan sendiri, bukan lagi suami isteri, bersama berzina sampai ke mati. Tak ada ni. Ini kafir murtad ni sekeji-keji peseng, sekeji-keji bagai kafir. Kafir ni ada bagai-bagai, ada pelbagai kafir ni, tapi kafir murtad yang paling keji. Macam ni dia nak bertaubat? Sebab orang yang kafir, dia tak kafir, walau dia kafir. Kenapa? Kerana dia mengaji dengan guru yang salah, guru yang tak berguru. Macam mana yang mengkafirkan? Beratlah di hari akhirah. Gurunya macam mana? Guru dia banyaklah sahang, sebab dia ajar ilmu yang salah. Salah ni bukan hanya setakat buat benda haram, buat benda yang menyebabkan jatuh kafir seseorang. Waliyazabillah. Ada ni. Dalam Al-Quran banyak sandar pada asbab, dalam hadis banyak, dalam kitab banyak. Itu percakapan harian. Pisau, putus dengan pisau lah, putus dengan api lah, hangus. Itu hanya bercakap asbab. Yang paling cepat dikafirkan kalau cakap obat. Kalau cakap obat kafir lah dulu lah. Ni sungguh ni, orang belajar ni. Dulu-dulu mari orang pesen ni, orang lain tak berani nak cakap no. Senyap orang lain. Tu haji mari tu, senyap-senyap. Nanti kafir pun lagi. Jadi orang lain ni tak belajar, dikafirkan oleh orang salah belajar tu. Orang tak belajar tak berani nak kata apa lah, sebab dia belajar, tapi dia belajar guru yang salah. Hak lain ni tak belajar langsung, senyap. Cuma haji mari cakap molek-molek lagi kan, dia kata kamu tak ada Tuhan, kamu kafir kan. Tak ada ni. Ni berat ni, berat sangat-sangat. Kalau cakap obat ke apa ke siap telan Panadol Suti, hilang pening kepala, kafir kamu. Ni banyaklah. Banyak orang yang salah pengajian yang mudah-mudah mengkafirkan. Dan ini dosa dengan anak Adam, dosa maksiat dengan manusia yang berkait dengan agama. Bertaubat dengan Allah dan wajib kena minta maaf dengan orang yang telah dikafirkan.
Wajib kena minta maaf dengan orang yang dikafirkan tu. Kena mengaku salah. Ni ada orang-orang tua mari, Ustaz macam mana Ustaz nak minta maaf macam mana? Mengaku salah lah, minta maaf betul benar lah. Lepas tu dahulu murtad lah sebab mengkafirkan orang Islam. Nampak tak ni? Terduduklah jawapan dia. Dah dia belajar gitu, betul lah. Guru ajar salah, memang dia salah. Lepas tu kamu mukallaf kan? Kamu pergi belajar apa dengan guru yang salah? Guru yang salah tu beratlah dia daripada masyarakat. Tapi yang belajar akan bertanggungjawab atas diri masing-masing. Yang belajar tu dia akan bertanggungjawab atas diri masing-masing. Yang mengajar tu paling besar lah saham dianya. Sekarang ni kira orang yang belajar tu, yang akhirnya mengkafirkan orang cakap asbab. Tu kadang-kadang tu mengajar kitab tauhid ke, mengajar kitab fiqh ke, mengajar kitab tasawuf ke, jumpa hak asbab. Cerita bab asbab. Ni contoh dalam kitab ni, cerita bab asbab ni. Cerita bab asbab, cerita bab adah. Dalam kitab tauhid bicara bab hukum adah. Wajib pada adah, mustahil pada adah, harus pada adah. Itu asbab dah kena. Makan banyak wajib kenyang. Dah kita tauhid. Makan banyak wajib kenyang. Wajib tu bahasa Arab. Bahasa Melayu kita mesti kenyang. Tak makan mustahil kenyang. Makan sedikit harus kenyang. Terkadang kenyang, terkadang tak cukup. Mana bicara hukum adah tu? Kita tauhid lah. Oh sedap tulis gitu. Makan banyak wajib kenyang. Mengenyangkan perbuatan Allah. Itu hukum syarak, itu hukum pegangan. Oh ni hukum adah. Kita mana kita tauhid lah ni? Oh ni siapa ke Allah kena selera molek nambah. Kena selera molek, dia tambah nasi. Dah kena selera molek. Kenyang lah nambah. Kamu ni kerana nambah jadi kenyang. Kafir kamu, dia bukan kafir kawan dia. Ini cerita sungguh Yang dikafir itu pula lepas belajar, oh salah dikafirkan saya dahulu. Oh lah salah. Yang kamu dikafirkan kenapa senyap? Kita tak reti sebab dia belajar. Hak dikafirkan tu, hak jadi mangsa dikafirkan tu, hak jadi mangsa senyap jadi kafir kat oleh kawan dia. Yang mengkafir itu salah belajar. Yang dikafir itu jahil tak belajar langsung. Jadi kena kafir dia apa senyap je. Tak ni jawab lah sebab dia tak pernah belajar. Hak mengkafir itu salah belajar. Yalah bila makan kena selera kan, kita akan menambah kenyang. Hak kafir dia bubuh. Makan banyak wajib kenyang, mustahil tak kenyang. Wajib tu wajib pada adah. Syarak pegangan hak berlaku perbuatan Allah belaka, makhluk tak boleh bekal. Makhluk terpisau ke, api ke, nasi ke, obat ke, makhluk tak boleh bekal. Itu akidah tetap dah. Itu hukum adah dia panggil. Itu asbab. Itu isnad majazi dalam kitab tauhid. Kalau kitab fiqh tak ada langsung qada qada, tak ada dalam kitab fiqh. Dalam kitab fiqh tak ada qada qada. Air berubah kenapa? Kerana tanah, kerana daun kayu, kerana buah kayu. Berubah kerana tanah, kerana daun kayu jatuh ke dalam telaga, kerana buah kayu jatuh ke dalam telaga. Maka apabila jatuh daun, jatuh buah dalam telaga, air pun berubah. Berubah kerana daun, berubah kerana buah kayu. Hakikatnya dak. Berubah air itu perbuatan Allah. Tanah tak boleh bekas, daun buah kayu tak boleh bekas pada merubahkan air. Yang merubahkan air perbuatan Allah. Kalau berpegang semata-mata tanah tu merubahkan air secara tabi'i semula jadi, kafir pegangan tu. Tak ni.
Tapi dalam kitab fiqh ada sebut dah. Bubuh air adalah perbuatan Allah. Tak ada bubuh air kerana tanah. Kerana tempat lalu air, kerana tempat air itu disimpan. Tempat lalu air ada lumpur, maka bubuh air. Tempat lalu air ada garam, maka air jadi bubuh, jadi masing. Kenapa? Kerana tempat lalu air. Tempat lalu air ada karak, maka air jadi berkarak. Bubuh air dengan sesuatu tadi lah. Hakikatnya dah, air itu bubuh perbuatan Allah. Itu pegangan. Dan kita fiqh ada sebut dah pegangan. Itu cerita asbab. Lepas tu kalau mengkapirkan sandar pada asbab ni memang balik awal lah. Memang jahil sangatlah yang mengajar. Jahil satu dah. Menyebabkan anak murid jadi kafir kerana mengkafirkan orang Islam yang lain. Terutama sekali bicara air musyammas. Tahu bicara air musyammas? Air yang dipanaskan dengan kepanasan matahari. Dipanaskan dengan kepanasan matahari. Matahari boleh memanaskan air ke? Berpegang matahari secara tabi'i, secara semula jadi memanaskan air. Atau kafir ijma' ulama kalau berpegang. Tu mata air yang dipanaskan oleh matahari, itu dipanggil asbab, isnad majazi, sandar sementara kepada makhluk. Adahnya begitulah. Bila air itu terjemur di bawah kepanasan matahari, air itu akan jadi panas. Panas kerana matahari, panas kerana letak atas api, sejuk kerana bubuh air batu. Hakikatnya panas ke sejuk perbuatan Allah. Matahari ke api ke tidak boleh memanaskan air. Air batu ke tidak boleh menyejukkan air. Panas sejuk perbuatan Allah, itu hakiki. Tapi cakap asbab tak ada salah. Dalam fiqh tak ada cerita bab qada-qadar. Semuanya sandar kepada makhluk belaka. Atau saya ngajar kitab fiqh tu, saya ini contohkan, ini contoh sandar kepada makhluk. Pakaian yang menutupi warna aurah. Ni kita nak semayang ni. Syarat sahnya kita pakai pakaian yang menutupi warna aurah. Yang kalau terbayang aurah tu tak apa, menutupi warna. Bukan pakaian umpama plastik lah. Plastik tidak menutupi warna aurah, kain lah. Tapi kain tu nipis bayang apa? Bayang dia punya body dia. Tu sah lagi semayang selagi tertutup warna aurah. Pakaian yang menutupi warna aurah, kalau berpegang pakaian tu secara tabi'i yang menutupi aurah, kalau berpegang pakaian tu secara tabi'i, secara semula jadi menutupi aurah, berpegang pakaian secara tabi'i, secara semula jadi menutupi aurah, kafir ijma' ulama kalau berpegang. Tapi orang Islam yang beriman pasti berpegang tertutupnya aurah perbuatan Allah, bukan pakaian makhluk tak bekas pada menutupi warna aurah. Tertutupnya aurah kita sekarang ni, inilah qadar perbuatan Allah, bukan pakaian yang bekas pada menutupi aurah. Tapi kita menyebut pakaian yang menutupi aurah, itu dipanggil asbab. Isnad majazi, sandar sementara kepada asbab, tak ada salah. Nak mana? Jumpa ramai ada orang tua-tua hok memang sandar lah. Sandar. Macam mana dahulu masa murtad tak sedar tu semayang puasa macam mana, bersama dengan isteri macam mana. Tu kena bicara panjang. Ada tak pandangan-pandangan tu kena bicara panjang tu. Tu saya sebut, saya kasar saja. Murtad seseorang kerana mengkafirkan orang Islam yang lain, dia wajib dipisahkan dengan pasangan. Tidak bertaubat dalam tempoh iddah, tercerai dengan isteri, bukan lagi suami isteri, bersama berzina sampai ke mati. Dan macam mana dia kata? Memang saya tidak bertaubat sebab saya tak tahu saya salah.
Yang dikafir tu yang salah sebab dia kafir. Kena-kena dia kafir tu tak kafir pun, dia jadi kafir. Dia nak bertaubat macam mana? Dia tak sedar dia salah. Dia dapat ilmu yang salah, bukan ilmu yang sebenar. Maka tercerailah dianya. Tercerai dia dengan pasangan dia. Ni satu hal lah pula. Tercerai bersama berzina. Kalau sedar kemudian dia kena akad nikah baru. Sebab dia bukan lagi pasangan suami isteri. Sebab sudah tercerai. Sebab dalam tempoh iddah dia tidak bertaubat. Sebab dia tidak menyadari dia jadi kafir. Faham tak ni? Itu boleh pergi pada pandangan-pandangan lain lah. Sebab dia sembahyang. Dia sembahyang. Maknanya tidak sah. Sebab dia murtad. Tapi dalam sembahyang dia tidak mengucap. Dan sembahyang dia tidak mengucap. Tasyahud awal ada mengucap. Tasyahud akhir ada mengucap. Mengucap tu kembali jadi Islam semula. Gitu je. Semayang awal tu tidak sah sebab dia semayang serta murtad. Semayang yang kemudian tu sah lah. Yang kemudian tu sah. Jangan pak tengah tu pergi kafir orang lain pula. Gitu je lah. Semayang mula-mula tu dia murtad, tak sah semayang. Sebab syarat sah semayang pertama Islam. Tapi dalam semayang dia mengucap dua kalimah syahadah, jadi Islam balik. Tapi semayang tetap tidak sah sebab dia awal semayang dia murtad. Tapi di sembahyang hak lain pula kemudian tu barulah sah. Tapi jangan pula tengah tu jumpa pula orang lain dia kafirkan pula. Murtad mulalah dianya. Tetapi pandangan yang muktamad, semata-mata mengucap dua kalimah syahadah tanpa bertaubat dari dosa mengkafirkan orang, tak kembali kepada Islam. Sebab orang kafir murtad tak sama dengan kafir asli. Pada kafir asli, kafir asal. Kafir asal tu mengucap saja jadi orang Islam. Kafir murtad dia nak mengucap, dia kena bertaubat daripada punca kafir dia. Punca kafir dia mengkafirkan orang Islam yang lain. Dia kena bertaubat tu, mengucap dengan syahadah, barulah sah Islam dia. Itu pandangan muktamad. Tapi satu pandangan, walaupun tanpa bertaubat, dia mengucap jadi Islam semula. Gitu jelah. Pada ni, tapi nak cerita beratnya. Salah pengajian ilmu tauhid ni. Barang siapa berpegang, itu ayat kitab. Guru yang tak belajar ni, tu berpegang dalam hati. Nyata keluar mulut. Pisau tajam, putus, kafir dia bubuh. Allahu Akbar. Ada ni. Memanglah. Kalau lepas-lepas dah memang sandar lah. Orang mengaji salah guru yang seumpama ni berat sangat-sangat. Tak apalah pakai pandangan kembali Islam dengan semata-mata mengucap dua kalimah syahadah dan tasyahud itulah. Tapi wajib kena minta maaf dengan orang yang pernah dikafirkan. Minta maaf. Itu dosa dengan manusia pada agama. Mengkafirkan, membid'ahkan, mengsesatkan, itu semua dosa dengan manusia berkait dengan agama. Jangan mudah-mudah nak membid'ahkan. Auto bid'ah dalalah, auto bid'ah dalalah, neraka. Mudah di bid'ah dalalah. Talqin bid'ah dalalah. Tahlil bid'ah dalalah. Mudah ya. Ni. Membid'ahkan, mengsesatkan orang lain itu dosa dengan Adam pada agama. Pada diri, mencederakan orang. Ni kadang-kadang cakap besar duduk majlis surah. Dulu ni cerita duduk surah cakap besar. Kita zaman muda ramai dia kata makan napa. Pada makan napa. Kena penampar dia lah. Dia orang bekeng. Orang bekeng ramai dia kata. Dia panggil penampar Jepun. Gitulah ayat dia lah. Ayat kampung. Makan wah napa dia kata. Silap sikit napa dia kata. Masa cakap tu orang siup je rebah lalu dah. Tak larat ni cerita masa muda. Yang pertama dia cerita maksiat lampau, hukumnya haram. Kan nak cerita tu maksiat lampau. Nak tunjuk ni. Nak bangga dengan kemaksiatan, dengan kejahatan. Lepas tu minta maaf tak lagi dengan orang yang ditampar pada masa dahulu. Minta maaf tak lagi. Wajib kena minta maaf.
Minta maaf tak sama sekali. Berbangga-bangga pula tua-tua ni. Oh kita. Dia kadang-kadang kan ada berlaku apa-apa yang dia geram. Nasib baik kita tua. Kalau kita muda dulu amat dah dia oyak cerita sama muda dia. Cerita handalang dia nya. Pukul orang, katok orang, cederakan orang, wajib minta maaf. Kalau orang tu masih lagi ada. Kalau orang tu tak ada, kita perbanyakkan buat amal, hadiah pahala kepada mereka. Mudah-mudahan di hari akhirah orang tadi memaafkan, meredakan. Ni kita bicara minggu lepas. Sama juga contoh tadi, mengkafirkan orang, nak minta maaf macam mana? Yang dikafir itu tak ada dah, mati dah. Maka menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyakkan buat amal ibadah, hadiah pahala kepada orang yang dikafirkan terdahulu, yang nak minta maaf tak sempat sebab sudah mati. Mudah-mudahan di hari akhirah, hari kiamat, di mahsyar, orang itu meredakan, memaafkan. Mudah-mudahan. Gitu ya. Sebab tak ada jalan nak minta maaf sebab dia sudah mati. Lepas tu dalam bab harta, kita bicara dalam minggu lepas dalam bab harta. Dalam bab harta ni ialah kita ni secara umum tak ada lah ambil barang orang apa semua, tapi kena kira belaka ni. Dia dosa dengan anak Adam ni, dengan manusia dalam bab harta contohnya, walaupun pada masa buat tu belum balik sekalipun. Ingat baik, dosa dengan anak Adam ni walaupun dilakukan sebelum balik, walaupun dilakukan oleh orang kafir pada masa dia kafir, sebelum dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia tetap kena minta maaf. Kan dia ampuni sekarang dosa kan dengan mengucap dengan syahadah. Dosa anak Adam tidak diampuni. Padahal dosa anak Adam ni walaupun dilakukan sebelum balik, pada masa budak-budak, masa sekolah rendah dahulu, jenis nakal, jadi pengsi orang, pembaris orang, kotak kalam orang, dicuri, diambil, kena minta maaf. Masa buat tu belum balik, ibu bapa wajib kena gantikan. Tapi ibu bapa tak akan tahu sebab anak tak beritahu. Maka ibu bapa nak ganti macam mana? Ni budak ni bila dia besar, dia ingat kembali pada masa belum balik, dia ambil harta orang, dia kena minta maaf walaupun dilakukan sebelum balik sekalipun. Ada ni. Jangan pula tengok-tengok dalam kotak kalam tu lah, panggil apa? Bekas kalam, bekas pensil tu lah. Panggil apa? Dia tengok, Allah, banyak pensil baru kamu ni. Kamu yang mana ni? Ambil kawan. Oh, bagus kamu. Ayah untung. Tak payah beli, tak payah keluar duit. Ni siap lah ayah. Ada ni. Ni ayah tu kena segera pulang balik ke orang, kena minta maaf. Ni ayah biarkan, jangan periksa molek. Orang jangan ambil, tapi mak ayah tak tahu. Kita buat pada masa budak-budak sekalipun, kita kena minta maaf, minta halal. Kalau tidak halalkan, ganti, beli pensil lain. Ni bab harta orang ni kena cermat. Jangan hak orang jangan. Hak orang jangan. Ni mari masjid, selipar hilang, dia gomor selipar orang lain pula. Apa jenis gitu? Dia kata, orang ambil selipar kita ambil selipar orang. Orang mana ambil selipar kamu? Orang lain. Yang kamu ambil selipar tu hak orang lain. Orang ambil selipar kamu, dia berdosa. Kamu ambil selipar orang lain pula, kamu berdosa. Orang ambil selipar kamu tu terkadang terambil, tak sengaja. Orang tua mata tak apa nampak. Orang tua ni masuk pintu lain, turun pintu lain, dia pun pakai selipar orang. Biasa orang tua gitu. Dia masuk pintu lain, dia keluar pintu lain. Ada selipar sama dengan selipar dia, dia pakai. Kalau tak ada selipar macam selipar dia menggigah. Orang tua ni tak ada selipar. Naik ke sebelah mana ni? Fikir. Oh, ya sungguh sebelah pintu lain. Nasib baik tak ada selipar yang serupa dengan selipar dia. Kalau serupa selipar dia ambil ke dia dah.
Tapi dia sengaja ke tak? Dia tak sengaja. Dia tak berdosa. Orang yang hilang selipar ni dengan sengaja-ngaja dia ambil selipar orang lain. Nak kira ni. Mari masjid. Sungguh ni. Dia buat alasan orang ambil selipar dia ambil selipar orang. Balah. Balah hak siapa? Balah orang lain. Orang lain yang ambil selipar dia curi selipar orang lain. Orang lain ambil selipar dia terkadang tersalah. Dia sengaja ambil selipar orang lain. Kenapa macam kecil benda ni? Nampak kecil ke? Tu kadang-kadang esok lusa ada selipar tu, ada 9 lipat. Tu apa? Siapa rumah bawa tengok, selipar orang ni dia pun hantar balik. Itu biasanya. Waktu kadang ada selipar lebih-lebih tu, selipar orang hantar balik, tuan dia tak ada dah. Tuan dia hanya singgah semayang je. Kalau tuan dia berjemaah di situ, dia akan mari tengok, ada semula lipat dia. Apabila ada semula selipar dia, hak dia hilang, hak dia tak ada hak tadi tu, maka jelaslah yang tadi tu orang terambil. Jelas tu. Ada ni. Selipar orang mengajar pun hilang. Hilang. Terus tak ada selipar. Yelah, kereta ada tempat parking untuk orang mengajar. Selipar tak ada. Dia ada selipar penceramah. Situ sepatutnya dah. Dah selipar hilang, biasa je. Dulu ada kat standby selipar dan kereta satu. Sebab biasa hilang. Biasa hilang tak ambil. Kita kaki ayam tak apa. Sebab apa? Sebab kereta dekat sekali dengan tangga. Kenapa nak ambil selipar lain? Kaki ayam lah. Duduk nak kereta, orang tak nampak kita kaki ayam ni. Sampai rumah tak benda lah. Tapi orang biasa lepas-lepas dah, orang beri selipar dia. Dia kesiang berkali lah. Ambil selipar dia. Lepas tu dia macam mana? Tak apalah, saya duduk kapung ni, dia kata. Boleh dia naik motor. Walaupun kapung tu naik motor, kita walaupun kapung lain, kita naik kereta. Orang tak nampak tak ada selipar. Lagipun kita tangga dengan kereta dekat sangat. Kaki ayam sekejap pun tak apa. Biasa orang beri selipar dia. Tak apalah, kita ambil lah. Gitu lah. Lepas tu jangan pula ambil selipar masjid. Ada satu nyakit. Selipar masjid ni untuk guna masjid, bukan untuk guna luar dan masjid. Jangan ambil curi selipar masjid pula. Ambil selipar orang, satu dah salahnya. Ambil selipar wakaf pula. Ni jahil sangat ni. Kaki ayam sudahlah. Kalau naik motor tak pakai selipar, boleh dah. Nak break boleh dah. Sekarang ni gia motor duk kaki lagi ke? Gia motor, gia panggil apa? Cokeh. Kau orang nak cokeh dah lah ni? Orang naik motor sekarang ni, dia tangan ke dia kau mana sekarang? Gia 1, gia 2, 3 tu duduk kaki lagi? Kena gitu lagi? Bukan duduk sini je? Bukan? Saya ni zaman Honda 70. Honda 70. Zaman Honda 70. Dia gitulah. Tekan lepas tu cokeh. Gitu lagi sekarang ni. Mana kalau kaki ayam nak tekan, nak cokeh, tekan boleh, cokeh tu. Tekan mudah je. Angkat tu. Gimana? Tak apa, biar kaki ayam pun. Saya dulu masa belajar pondok naik bas pergi mari-mari, semayang di Masjid Putih lah. Acak kali selipar tak ada. Acak kali selipar tak ada. Ingatlah memang acak kali. Daripada Masjid Putih tu saya jalan kaki ayam sampai ke bas stand lama, tepi tu ada kedai jual kain, jual selipar. Ni zaman dulu ni, budak-budak ni dah tahu ni. Bas stand lama, tepi tu ada kedai jual kain, jual selipar. Daripada Masjid Putih tu jalan tu kaki ayam lah, kaki ayam. Kenapa? Tak ada masalah, tak malu. Orang tak kata kita ni tak ada selipar. Saya tengok dah ada piah atas kepala, ni mari masjid ni hilang selipar. Hilang selipar kaki ayam, tak ada masalah. Tak ada malu pun. Sebab kita tak ada, sudah banyak hak lain-lain, hak orang, hak masjid. Kau tahu wakaf masjid mana boleh ambil? Kaki ayam.
Memang bukan sekali lah. Berapa kali dah ingat. Tapi bukan sekali. Turun tak ada selipar. Bukan selipar molek. Kita duduk pondok selipar molek nak ambil duit mana. Bukan selipar molek pun. Mungkin orang tersalah ambil. Kadang-kadang orang ni, dia salah turun pintu, dia ambil selipar orang, dia naik ke sebelah sana. Jadi tuan dia tak tahulah selipar sudah ke pintu yang lain. Ada orang saja-saja je nak ke tanah mana, dia ambil selipar orang. Ada kat pesen tu. Kita hak orang ni kena jaga. Sehingga kan kita ni hak orang ni kita kena jaga. Jangan pijak selipar orang. Kena reti, kena beradab duduk masjid ni. Ni pijak selipar orang. Mana tak ada akhlak orang panggil. Turun masjid. Lepas tu pijak selipar orang tu, pijak selipar orang ni. Apa panggil apa ni? Tak ada adab langsung orang panggil. Orang masjid ni. Hak orang jangan. Selipar orang jadi kotor kerana kita pijak. Jangan. Kita jaga belaka. Hak manusia lain kita jaga. Sebab apa? Dipersoalkan di padang mahsyar. Ni kalau kira kita banyak salah seumpama terdahulunya, nak minta maaf macam mana, kita pun tak ingat dah. Perbanyakkan buat amal, hadiah pahala amal kepada orang yang ada salah kita kepada dengan dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati dia, maafkan kita pada hari akhirat. Ni dosa dengan manusia. Dalam bab agama, dalam bab diri, dalam bab harta, dalam bab maruah, dalam bab kehormatan. Itu kena perici satu-satulah. Cuma dalam kitab Penuh Bagi Hati ni hanya mendatangkan contoh maksiat yang bergantung manusia, seperti mencuri harta orang. Jadi saya ni masih lagi membicarakan hak maksiat yang ketiga, maksiat bergantung dengan manusia. Kemudian hak baca tadi itu syarat taubah, saya akan baca semula lah minggu hadapan insya-Allah. Dan setengah daripada syarat taubah itu ketiadaan sampai roh kepada halkum, dan ketiadaan naik matahari daripada sebelah barat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.